Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anak pelajar tahun 4, Ustaz doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pengajian dalam mata pelajaran ibadah. Jadi sebelum tu, Ustaz nak kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar ataupun doa penerang hati. Jadi Ustaz nak semua tadah tangan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pengajian dalam mata pelajaran ibadah di bawah tajuk solat fardu. Ini adalah sambungan daripada pembelajaran yang kamu telah belajar sebelum ni. Sebelum raya, Ustaz dah bagi nota berkenaan dengan perkara sunat di dalam solat fardu, iaitu ada dua. Yang pertama nama dia sunat hai'ah ataupun sunat hai'at. Sunat hai'at ni apa? Okey, kita ulang balik. Sunat hai'at ialah sunat yang dituntut dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa atau membatalkan solat. Maksud dia, perkara sunat hai'at ni sangat dituntut untuk kita buat. Tapi kalau kita tertinggal ataupun terlupa untuk buat, maka tidak mendapat dosa dan dia tidak membatalkan solat. Itu perkara sunat yang pertama. Perkara sunat yang kedua nama dia sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa? Sunat ab'ad ialah perkara sunat yang sangat dituntut untuk kamu lakukan. Tetapi jika kamu terlupa, kamu disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi kalau kamu terlupa juga untuk sujud sahwi, adakah solat kamu sah? Ya, solat kamu sah. Sebab sujud sahwi hanya disunatkan jika kamu tertinggal sunat ab'ad di dalam solat. Contoh perkara sunat ab'ad ialah kamu terlupa untuk membaca kunut dalam solat subuh. Jadi untuk hari ini Ustaz nak fokus kepada pembelajaran ataupun huraian berkenaan dengan sujud sahwi sahaja. Jadi Ustaz nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 4 ni. Okey, buku teks ibadah tahun 4 ni kamu boleh buka muka surat 35. Okey, buka dulu muka surat 35. Okey, kita tengok. Nota Ustaz ni sama macam dalam buku. Ustaz cuma nampak Ustaz tulis secara jelas. Slide Ustaz ni kamu boleh tengok slide Ustaz dan juga boleh tengok dalam buku. Okey, Ustaz sebut tadi sujud sahwi disunatkan kalau kamu tertinggal perkara sunat ab'ad dalam solat. Contoh macam kamu tertinggal baca doa kunut dalam solat subuh. Jadi kamu tahu tak apa itu sujud sahwi? Okey, kita akan cuba bahaskan sekarang. Okey. Sujud sahwi ataupun sujud sahwi ialah nama sujud bagi sujud yang kamu terlupa untuk lakukan perkara sunat ab'ad. Okay, kita akan tengok sahwi. Apa maksud sahwi? Okey, sahwi dari segi bahasa bermaksud lupa sesuatu. Kamu lupa sesuatu. Sahwi lupa sesuatu. Itu maksud dia dari segi bahasa. Dari segi istilah syarak ataupun menurut Islam, sahwi ini tadi bermaksud terlupa sesuatu di dalam solat. Okey, sahwi bermaksud kamu bermaksud terlupa sesuatu di dalam solat. Sebagai contoh, kamu terlupa melakukan ataupun kamu terlupa membaca doa kunut. Apa yang perlu kita buat? Kalau perkara sunat ab'ad, kita disunatkan untuk sujud sahwi. Okey, macam Ustaz cakap sebelum ni kan. Okey, bagaimanakah pelaksanaan sujud sahwi pula? Kita sebut sujud sahwi.
Kamu faham ke nak sujud sahwi tu macam mana? Tak faham kan? Okey, kita tengok dulu. Bagaimanakah pelaksanaan sujud sahwi? Okey, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai bacaan tahiyat akhir dan sebelum salam. Okey, kalau tengok balik kat ustaz yang tunjuk ni, ada beberapa huruf yang sepatutnya huruf lain tapi dekat sini huruf lain. Contoh macam yang, sebanyak. Okey, dekat ustaz punya slide ni huruf dia ustaz dah buat dah, dia tertukar juga. Tak apalah, nanti ustaz dah terangkan, kamu boleh faham dan juga kamu boleh tengok dalam buku. Okey, tengok balik pelaksanaan sujud sahwi tadi. Okey, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali, dilakukan setelah selesai bacaan tahiyat akhir dan sebelum salam. Okey, kamu baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Okey, kamu sujud sekali. Itu dia ada bacaan dia, nanti kita tengok bacaan dia macam mana. Kamu naik duduk antara 2 sujud, diam, jangan berkata apa-apa, kamu sujud semula, baca bacaan sujud sahwi, bangun balik duduk tahiyat akhir dan seterusnya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah pelaksanaan sujud sahwi. Ustaz harap kamu jelas dan faham. Kalau tak faham, nanti Ustaz akan tunjukkan pada sesi-sesi akan datang. Boleh? Okey, kita tengok yang seterusnya. Apa itu lagi sujud sahwi? Okey, kenapa kita lakukan sujud sahwi ni, anak-anak, murid-murid? Sebab apa? Okey, sujud sahwi ni dilakukan untuk menutup kecacatan. Menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. Sebab kamu terlupa dan hukumnya adalah sunat. Okey, bila disebut sunat, kalau kamu tak buat, kamu tak berdosa. Kalau kamu buat, kamu dapat pahala. Bagi ustaz, perkara sunat ni macam ni. Bila kita buat, kita dapat pahala. Bila kita tidak buat, kita rugi. Sebab apa? Perkara sunat ni Nabi ajar, bila kita buat, kita dapat pahala. Maknanya di samping kita melakukan ibadah fardu, contoh macam solat fardu, kita juga dapat tambah kita punya pahala dengan kita lakukan perkara-perkara sunat yang Allah suruh. Macam sujud sahwi ni. Boleh faham tak? Okey, dia cakap tadi sujud sahwi ni nak menutup kecacatan. Contoh macam ni. Okey, contoh macam tadi yang Ustaz cakap, kamu lupa nak baca doa kunut. Disebabkan kamu terlupa tadi, kamu tutup kelupaan tadi, kecacatan solat subuh tadi dengan kamu ganti dengan kamu sujud sahwi. Boleh faham? Okay, Ustaz harap kamu fahamlah. Okey, macam mana bacaan sujud sahwi? Kita tengok bacaan sujud sahwi adalah seperti berikut. Okey, dengar Ustaz baca. Subhana man la yanamu wa la yas'u. Subhana man la yanamu wa la yas'u. Ini adalah bacaan sujud sahwi. Kamu baca, setiap kali sujud baca 3 kali. Sujud yang kedua pun baca 3 kali. Boleh? Okey. Jadi, untuk hari ini sahaja Ustaz tekankan kepada sujud sahwi. Ustaz harap kamu faham bagaimana pelaksanaan sujud sahwi yang secara umumnya sujud sahwi ini dilakukan sebagai kita nak tutup kecacatan yang telah dilakukan dalam solat. Contoh macam Ustaz bawakan contoh tadi, kita terlupa nak baca doa kunut, maka kita ganti kelupaan kita tadi tu, kita nak tutup kecacatan kita tadi tu dengan kita lakukan sujud sahwi. Dan hukum sujud sahwi Ustaz cakap tadi apa? Hukum dia adalah sunat sahaja. Kalau kamu lupa nak baca doa kunut, kamu lupa juga nak buat sujud sahwi, sah tak solat kamu? Solat kamu tetap sah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.